Itu dia. Assalamualaikum Raihan. Marilah kita sama-sama mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Rabbi zidni Amin amin ya rabbal amin. Terima kasih semua atas bacaan yang sangat baik sebentar tadi. Okey, sebelum kita masuk ke kita punya tajuk sirah pada hari ini, iaitu Hijrah ke Habsyah. Kamu rasanya dah pernah dengar dah pun, tapi kita nak tengok secara ringkas sahaja. Dan lepas habisnya Hijrah ke Habsyah, kita akan teruskan dengan peristiwa yang seterusnya yang berlaku selepas itulah. Kalau tak silap cikgu, lepas peristiwa ke Habsyah tu adalah tahun kesedihan. Tahun kesedihan tu pakcik Nabi Abu Talib meninggal dunia dan juga isterinya sendiri yang bernama Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Siti bukan namanya sebenarnya. Siti hasil apa panggil Sayyidatina tu dipendekkan. Jadi Siti lah. Okey. Jadi berdasarkan video tadi, video yang kita tengok tayangan tadi, cikgu tak nak biar kamu tengok tanpa memahami apa-apa. Jadi dia menceritakan tentang paradoks. Kecil nak ajaknya punya pen tak? Paradoks. Apakah maksud paradoks? Maksudnya satu kenyataan ataupun satu benda yang bercanggah dengan kenyataannya sendiri. Contohnya soalan akidah, bukan soalan akidah, soalan tentang ketuhanan sedikit. Cikgu ambil warna merah. Walaupun cikgu rasa berat sikit untuk umur kamu 8 tahun. Contohnya kan, boleh tak kita lukis bulat yang petak? Boleh tak kita lukis bentuk bulat yang petak? Ada tak soalan macam tu? Itu orang panggil soalan paradoks. Macam mana kita nak lukis bulat tapi petak? Dia ada... Cikgu, suri lampas cikgu. Oh, saya faham. Jadi ada orang kafir ataupun orang yang etis, golongan-golongan yang... Cikgu, kenapa yang tu? Kenapa? Saya tengok yang Google cikgu tu panjang. Panjang. Oh, sebab cikgu guna apa? Mirror. Yang macam cermin. Tok tangga ya, lulahnya berganda-ganda. Jadi soalan paradoks tadi, contohnya kan ada orang daripada barat ataupun ahli pemikir yang mencari Tuhan sebenarnya, tapi akhirnya sesat. Yang punya soalan berbentuk macam ni. Dengar semua. Mampu tak Allah mencipta sebuah batu, tahu tak, batu besar yang berat, berapa tan tak tahu lah, beratus-ratus. Boleh tak Tuhan menciptakan batu yang sangat berat sampai Tuhan sendiri pun dapat angkat batu ya? Boleh tak? Ini salah satu soalan paradoks lah, soalan yang sebenarnya kalau kita tengok macam yang video tadi, ada 3 jenis paradoks. Yang ketiga adalah falsidical. Maksudnya sebenarnya yang salah bukannya ilmu yang kita ada sekarang ni. Yang salah adalah soalan itu sendiri. Contohnya yang ni tadi, bolehkah kita melukis bulat yang berbentuk petak? Mana boleh lukis bulat yang petak? Mana boleh lukis petak yang bulat kan? Kalau bulat-bulat, jangan lukis. Cikgu nak terangkan video itu saja. Bu. Ya. Tadi cikgu udah tanya pasal Reza Nabi ke cikgu? Belum. Kita baru nak start. Okey. Jadi boleh lukis petak yang bulat. Jadi soalan itu sendiri salah. Salah. Contohnya, boleh tak Tuhan menciptakan batu yang berat sehingga Tuhan yang diimpun saya pangkat? Salah. Soalan itu salah. Dan juga ianya menyanggahi Asmaul Husna Allah, iaitu antara nama Allah adalah Al-Qawi, yang kuat. Maksudnya asyikkanlah yang kuat, dapat angkat. Jadi benda yang mustahil bagi sifat Tuhan lah.
Nanti kamu akan belajar ni lebih lanjut, cikgu nak ceritakan tentang paradoks saja lah. Maksudnya sama ada soalan itu salah ataupun memang benda yang logik lah, ataupun benda yang menyanggahi ilmu sains kita dan ilmu. Ada, tapi sebelum tu kita semua tengok tayangan dulu Kita hari tu dah tengok sehingga agama Islam waktu Nabi mula-mula jadi Nabi waktunya umur 40 nya pergi ke Gua Hira nya jadi Nabi, kayaknya berdakwah secara senyap-senyap dahulu. Selepas itu apabila dakwah Islam disuruh oleh Allah, diperintahkan untuk disebarkan secara besar-besaran, berlakulah penyiksaan dan juga penekanan kepada golongan-golongan orang yang masuk Islam lah. Mereka dilakukan dengan sangat teruk. Tu aku berani kata semua ini. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan kau ialah pesuruh Allah. Cikgu menampak kata cikgu. Saya pernah tengok cikgu kita ni cikgu. Cikgu, saya pernah tengok kita ni cikgu. Pernah tengok Pernah tengok cikgu. Jangan! Lepaskan mak aku! Mana suami aku? Pedulikan tu semua. Jangan ikut Muhammad, ikut saja Tuhan kami atau kau mati. Cakap! Tidak! Cakap! Cakap, Mak. Cakap apa mereka nak dengar. Dengar cakap anak engkau semuanya. Cuba kau cakap pada Mak, Abang. Sanggup kau murtad kerana nak hidup. Saya samalah dengan Mak. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad disuruh Allah. Kau nak permainkan aku. Itulah dengan terakhir kau. Dialah orang Islam yang pertama mati syahid. Kesian Maya. Kesian Yasir. Nasib baik Ammar hidup. Bagaimana dia? Nabi sedang cuba tenangkan Ammar. Tapi Nabi bimbang akan nyawa kita. Kalau boleh, sesiapa yang terdaya tu, pergilah ke Habsyah. Ke Habsyah? Ya, ia diperintah oleh seorang raja Kristian yang baik. Mungkin kita boleh tinggal di sana. Aku diarahkan mengetuai kumpulan. Aku perlukan seorang pembantu. Pergilah Malik. Kami selamat. Kita perlu pergi sekarang. Kita mesti bergerak cepat sebelum mereka dapat tahu. Okey, jadi apa yang kamu nampak sekarang ini adalah hijrah pertama Nabi Muhammad, umat Islam. Cikgu, saya pergi cerita ni sampai habis cikgu. Okey, bagus. Jadi kita akan tengok sekali lagi Aufa, dan lepas ni akan ada quiz, boleh Quiz. Okey. Okey, nice. Muhammad cikgu. Jadi Dua setengah habis lah cikgu. Okey. Jadi hijrah yang pertama bukannya ke Madinah, okey? Hijrah yang pertama adalah ke Habsyah. Jadi di negara Habsyah ni ada pemerintah yang beragama Nasrani, yakni Kristian lah. Samalah Nasrani dengan Kristian ya. Dan juga apa orang panggil, yang pergi ke sana hanyalah 14 orang saja, 14. 10 lelaki, 4 perempuan, 14 orang. 10 lelaki, 4 perempuan, Kak Ya yang pergi siap, disambut baik oleh orang-orang yang tinggal di Habsyah tu. Dan kita akan tengok macam mana mereka ni pergi senyap-senyap tau. Sebab kalau orang pembesar, pemuka-pemuka Quraisy tahu, mereka ni akan ditangkap. Tapi mereka pergi senyap-senyap.
Mungkin mereka dah sampai Habsah sekarang. Arahkan Khalid bawa orang bersama dan kejar mereka. Mereka mesti dibawa balik dan dihukum agar semua tahu pemberontak takkan ambil mudah di Mekah. Mereka pergi senyap dan mereka menaiki kapal. Ini rantai permata aku. Milik kau sekarang. Rahmatilah aku kerana bermurah hati. Okey, sekarang ini adegan di Mekah. Ni adegan di Mekah. Nyamuk suruh pembesar tu bila mereka dapat tahu ada orang Islam pergi Habsyah kita kena dapatkan si orang tu balik. Jadi mereka tengok ni apa yang dia pegang dalam kotak tu ada apa? Siapa tahu dalam kotak tu ada apa? Ada emas, ada duit, ada dinar. Jadi mereka nak bagi harta ni, hadiah ni kepada pembesar yang berada di Habsyah, yakni namanya adalah Raja Najasyi, seorang yang adil, walaupun beragama Nasrani, walaupun beragama Kristiannya, orang yang baik, adil sebagai pemerintah. Kita tengok. Kerja yang bagus. Aku tahu kau kenal Raja Habsyah tu. Ya, aku kenal sangat dia tu. Bagus. Ini untuk dia. Oh, Kau dapat habuan kau. Kalau kau dapat yakinkan dia untuk surah orang Islam kepada kita. orang yang boleh buat kerja ni tentulah aku. Gembira jumpa kau lagi, Semua hadiah ini untuk tuanku. Sifat murah hati kau dah keterlaluan. Tuanku berhak lebih dari ini. Beta faham. Kau bimbang akan beberapa orang yang telah berhijrah dari kota kau. Pemberontak tuanku. Mereka timbulkan kekacauan di kota kami. Okey. Cikgu dah baik cikgu nak bagi gelang cincin kita ni. Gelang cincin. Apa soalan tadi? Dah. Okey. Jadi ini adalah adegan di Habsyah. Jadi pembesar pun sampai ke Habsyah. Okey, sekarang ni adegan yang kita tengok ni adalah pembesar Quraisy tadi, Amru dan juga Abdullah dia tidak hantar 2 orang. Si pentinglah namanya siapa, tapi yang penting pembesar yang hantar wakil daripada Mekah sebabnya nak ambil balik semua orang Islam yang senyap-senyap pergi Habsyah tadi. Kira jumpa kau lagi, Amru. Semua hadiah ini untuk Yalah hadiahnya beri hadiah kepada Raja Najasyi. tuanku. Sifat murah hati kau dah keterlaluan. Tuanku berhak lebih dari ini. Beta faham. Kau bimbang akan beberapa orang yang telah berhijrah dari kota kau. Pemberontak tuanku. Mereka timbulkan kekacauan di kota kami dan mereka akan buat yang sama di bumi itu. Beri saya peluang ini untuk bawa mereka balik. Bagi Jadi apa yang mereka inginkan adalah bawa harta yang beri Raja Najasyi. Niatnya adalah untuk nak ambil balik orang Islam yang telah berhijrah tadi 14 orang. Hijrah Habsyah ni berlaku 2 kali tau, 2 rombongan. Yang pertama 14 orang tadi, 10 lelaki 4 perempuan, dan yang kedua 80 lebih orang, 83 kalau silap cikgu. 80 lebih yang pertama sampai 14 orang je, yang kedua 80 lebih. Jadi apa yang mereka ingin buat kami orang mau ambil balik orang Islam yang datang ke Habsyah tu. Sidang orang tak pemberontak. Pemberontak tu maksudnya orang yang melakukan kekacauan lah. Sidang orang tak yang ada pola, sidang orang tak pemberontak, mereka dah melakukan kekacauan di Mekah dan mereka juga akan melakukan kekacauan di negara kau, wahai Raja Najasyi. Betul sih tuduhan tersebut? Tidak tuduhan tersebut adalah tuduhan yang palsu. Padahal sidang orang tu masuk Islam je sebenarnya. Sidang orang tu si tukuk sesiapa yang menyeksa mereka adalah
tuan-tuan mereka, kalau golongan hamba dan golongan miskin tu, tidak orang yang dilayang teruk sebenarnya. Jadi terpaksalah mereka berhijrah ke Mekah. Sehingga kan Sumayyah dan juga siapa yang syahid tadi, dua orang tu, Sumayyah dan juga Ammar. Orang pertama yang syahid itulah. Tadi adegan yang sebelum dia berhijrah tu, disebabkan syahidnya mereka ini terpaksa lah. Oi, dah teruk gila dah tu. Dah teruk gila dah seksa kita tu. Beta, mereka baik saja. Mereka cipta agama baru dan ingin hapuskan semua agama lain. Apa jawapan kau? Tuanku, Sembah Raja. kami tak sembah sesiapa, Tuanku. Kami cuma sembah Allah. Tengoklah tuanku, dah mula tunjuk lagaknya tu. Tak mengapalah. Beta lebih bimbang akan sikap mereka kepada Tuhan daripada diri beta. Teruskan. Tidak lama dulu, Tuanku, kami hidup dalam kejahilan. Kemudian Allah mengutuskan seorang Nabi kepada kami. Dia menyeru agar taat kepada satu Tuhan dan sentiasa bercakap baik. Kami disuruh menyayangi dan menjaga ibu bapa kami, membantu jiran tetangga, dan bersedekah kepada fakir miskin. Dia menyatakan, masa kita di dunia ini singkat, dan segala di sekeliling kita adalah ciptaan Tuhan. Bumi, jasad kita mesti jaga semua. Kita akan dihisap di depan Tuhan akan setiap amalan kita nanti. Apa yang mereka ajar Amru ialah agama Nabi Isa. Tidak, tuanku. Mereka tidak menghormati agama tuanku. Mereka mendakwa Isa bukan anak Tuhan, tapi seorang lelaki biasa. Tentang Isa, Nabi menyatakan kepada kami, Nabi Isa ialah Nabi Allah, pesuruhnya, agamanya dan kebesarannya yang ditiupkan kepada Maryam, seorang gadis suci. Kepercayaan kami dan kepercayaan kamu seperti dua pancaran cahaya terpisah, tetapi datang dari sumber yang sama. Beta tak akan benarkan kamu pergi, walaupun dapat emas yang banyak. Kamu boleh tinggal di sini selama mana yang kamu suka. Dan kau pulang. Okey, jadi apa yang dikatakan padanya pada pemberontak. Kami orang tu bukan pemberontak. Sekaki je tuduh. Jadi Raja Najasyi pun tanya kepada umat Islam dan ditanyakan kepada juru cakap iaitu Ja'far bin lupa dah, Ja'far bin Cikgu kata tadi Ja'far, namanya Ja'far Abu Talib Ja'far Abu Talib. Ingat si Abu Talib yang ketua Mekah ya? Oh, ingat. Yang selalu melindungi Nabi Muhammad. Yalah anaknya masuk Islam. Okey. Jadi apa yang Ja'far kata, nya tuduh tok pemberontak tu nak. Ja'far pun jawab, kami orang tu orang yang percaya kepada Tuhan. Kami orang tu percaya kepada syurga dan neraka. Kami ni percaya kepada hari pembalasan, hari akhirat. Dan disebabkan apa yang kami beriman ini, disebabkan keimanan kami tentang benda-benda tu lah yang membuatkan kami seakan pola benda-benda teruk macam ni. Apa yang kami mahukan adalah kebebasan untuk menganut agama Islam dan juga ialah keharmonian dan kedamaian dekat dalam dunia. Untuknya kat Mekahnya kesian sedap diseksa, ditukuk dan sebagainya, dilayan dengan teruk. Dan yang kedua, apa yang dipadah oleh pembesar kafir Quraisy tadi, diorang tu nakkah Raja Najasyi orang Kristian, yakni orang Nasrani, mereka ni percaya bahawa Maryam itu anak Tuhan. Tetapi dibacakan surah Maryam kepada Raja Najasyi oleh Ja'far bin Abu Talib tadi, yang pada sebenarnya Maryam ini adalah ditiupkan Allah mukjizat, ialah apa panggil, apa perkataan tu yang lebih sesuai okey.
Kemudian Raja Najashi meminta agar dibacakan wahyu-wahyu diturunkan kepada baginda Sayyidina Ja'far, kemudian membacakan ayat-ayat yang boleh menyentuh hati Raja Najashi, iaitu ayat berkenaan Siti Maryam dan Nabi Isa. Pada ketika ayat mengenai fitnah Siti Maryam dibacakan, maka menangislah Raja Najashi mendengar ayat ya. Okay. Sekejap dulu, apa ya perkataannya? Kalau kita tengok video tu, disebut sini. Ni. Tengok Dakwa Isa bukan anak Tuhan, tapi sorry, minta maaf. Maryam pula anak Tuhan. Sorry cikgu salah tadi. Mereka mengatakan bahawa Isa, Nabi Isa ya, anak Tuhan. Sorry, bukan Maryam Nabi Isa ya, anak Tuhan ya pada. Nakkah tiba-tiba maknya Maryam tiba-tiba mengandung kan? Tiba-tiba mengandung tapi si berkahwin pun. Saya ada orang yang meniduri Maryam pun. Anak Tuhan, tapi seorang lelaki biasa. Dalam Islam, Nabi Isa bukanlah anak Tuhan. Nabi Isa hanyalah seorang lelaki biasa yang tentang Jesus, apa yang dikatakan kepada kami oleh Nabi Muhammad adalah Isa. Nabi menyatakan kepada kami, Nabi Isa ialah Nabi Allah, pesuruhnya, agamanya dan kebesarannya yang ditiupkan kepada Maryam, seorang gadis suci. Jadi Nabi Isa bukanlah anak Tuhan dalam perspektif Islam, ya. Nabi Isa adalah hasil tiupan mukjizat oleh Allah kepada Maryam. Maka mengandunglah Maryam tanpa perlu adanya pasangan. Maka keluarlah Nabi Isa. Kepercayaan kami dan kepercayaan kamu seperti dua pancaran cahaya terpisah, tetapi datang dari sumber yang sama. Beta tak akan benarkan kamu pergi, walaupun dapat emas yang banyak. Kamu boleh tinggal di sini selama mana yang kamu suka. Dan kau pulang. Ambil semula barangan kau dan pulang ke Mekah. Kena halau. Abu jahat. Abu jahat. Beberapa penjara kaya ingat mereka boleh kenakan aku. Aku dapat semua barangan mereka. Kan kamu pun. Okey, antara amalan teruk yang berlaku di Mekah adalah gamble, berjudi ya. Kan. Anak saudara Abu Jahal, Umar Al-Khattab dah masuk Islam. Umar yang agung tu. Umar yang gagah. Ya Umar. Ya. Tidak. Bukan Umar. Okey, cikgu akan stop sampai sini. Jadi cikgu nak ulang beberapa informasi, iaitu adalah hijrah Habsyah adalah hijrah yang pertama. Yang keduanya adalah hijrah yang berlaku, hijrah Habsyah tu mula-mula 14 orang je pergi. 10 lelaki, 4 perempuan. Tapi rombongan yang kedua 83 orang pergi. Dan sebagainya. Jadi cikgu akan start quiz sekarang. Oh, hari tu cikgu banyak kelakar lah. Minta maaf lah. Cikgu banyak kelakar daripada tangga video. Cik Fah. Jadi situ ada 14 soalan. Ada 14 soalan. Kita dah sampai minit ke 33, okey? Minit ke 33, saat 33. Nanti kita sambung minggu depan. Sila masuk dalam quizzes ni. Cikgu bagi link. Oh, sorry. Ada cikgu tolong. Cikgu keluar. Okey dah. Okey dah kot internet kita. Okey, siapa yang boleh masuk quiz dalam link yang telah diberikan. Ada berapa soalan Cikgu rasa ada 13 soalan tentang hijrah Habsyah ya Ajak. Cuba ingat Apa tadi? Oh, share screen. Okey. Nampak sih. Okey, nice. Uwais dah masuk. Rizkin, Tasha, Awang, Aufa, Sofia binti. Ryan ada pada sesuatu ke tadi? Cikgu, kami cakap boleh cik jangan tadi dengan sekali. Tolong cikgu, kami mau nak. Tadi dengan sekali, cikgu.
Nak kita tanya Ryan. Kejap. Cikgu kali lagi sekali. Cikgu, kami udahan cikgu. Okey, bagus. Kami nampak nama kita. Cikgu. Kejap. Cikgu mau dengar suara Ryan. Cikgu nak dengar suara Ryan. Ryan sebut apa tadi? Apa ya? Cikgu, kami mau keluar. Cikgu, hantar link lagi sekali. Okey. Kami isi dengar suara kita Ryan. Minta maaf Ryan. Kita sebut laju gila. Cikgu, jangan buka kuis. Oh, macam ni mau buka kuis. Okey Ryan, pergi kat Google Meet. Ada si nampak message yang berterbangan di angkasa. Ada si nampak chat box. Ada orang panggil ruangan untuk letak komen tu. Ada quizzes yang banyak sangat cikgu share tu. Ryan tekan 1 kali. Tekan link ya. Lepas Ryan dah tekan link tersebut, Ryan akan pergi ke satu halaman baru. Ryan kena tulis nama Ryan. Lepas tulis nama Ryan, mau tulis nama lain pun siapa. Si mau tukar nama pun si ada nama default. Mun malas nak letak nama, tekan je start. Nanti akan masuk lah. Masuk. Mantap. Okey, boleh. Rasanya semua dah masuk. Kita mulakan dalam kiraan 10. Cikgu, boleh komen kuis 2 kali, cikgu. Sebab kami hari tahun cikgu. Boleh. Boleh main 2 kali kuis, cikgu. Boleh. Sekali kita orang. Okey, dalam kiraan 5. Dalam apa Tek Wais? Jangan start dulu. Jangan start dulu. Okey. Mau start bila lah Wais? Oi. Boleh kamu masuk grup kau 2 kali. Okey, cepat Wais. Kejap. Kak tunggu Wais. Masuk grup kau 2 kali. Okey, kita tunggu seorang lagi sahabat kita yang terkeluar kot. Wais. Bila dah ready kepada dengan cikgu Wais? Belum. Boleh si Wais. Mana Wais? Kejap. Watermelon ya Wais kah? Cikgu. Beri link kah? Share lagi quiz. Dah. Tekan. Aduh. Main quiz 2 kali boleh ke cikgu? Boleh. Kita main seorang lah. Kalau cikgu beri link, kita main seorang. Yang kedua ya. Okey. Kami ajak Wais. Okey, Wais dah masuk Wais? Dah. Okey, jom kita mulakan. Soalan yang pertama. Jangan salah soalan no. Senang je. Okey. Kau musuh. Tu ada susah sikit lah. Nyata je susah. Okey, yang ini saja yang susah. Okey, ini saja yang susah. 3 tahun yang pertama, dakwah Nabi Muhammad dilakukan secara senyap-senyap tau. 3 tahun yang pertama. Tahun kenabian tu maksudnya daripada umur Nabi ke-40. Jadi Nabi umur 41, 42, 43 dakwah Nabi senyap-senyap. Tapi selepas umur 44, 45 ya. Ya waktu dakwah Islam disebar secara terbuka. Jadi hijrah kaum muslimin yang pertama berlaku pada tahun 5 tahun yang kelima. Tahun kelima. Semua tulis tekan nombor 5. Yang lain minta maaf cikgu lambat bagi tahu. 15 orang, 20 orang. Berapa soalan cikgu? 14 soalan. Pilih satu saja jawapan. Yang ni cikgu tak ajar jadi semua sila tekan 5. Tekan 5. Okey. Dalam kiraan 5 10 9 8 7 6 tekan jawapan. Ada 4 pilihan sia, pilih satu, okey? Tekan je, pilih satu. Okey, cantik. Okey, soalan yang kedua. Jawapannya 5, okey? Tahun yang kelima. Tahun kelima. Minta maaf cikgu bagi tahu lambat je. Minta maaf cikgu bagi tahu lambat. Okey, soalan kedua atau senang? Jangan risau. Cikgu. Ya saya. Tahu yang pertama kali ke. Okey, cikgu baca.
kaum muslimin hijrah yang pertama kali pergi mana? Hijrah pertama tadi yang apa nama yang kita tengok video tadi. Dia bukan pergi Madinah Kalau dia pergi Mekah salah lah sebab mereka semua memang berada di Mekah pun. Jadi bukan Mekah lah tempat yang mereka pergi tu. Bukan Madinah sebab Madinah hijrah yang kedua. Hijrah pertama. Tak. Awak Raihan. Apa tak? Betul. Okey, Naufal katanya tidak orang pergi ke Habsyah. Siapa rasa betul pilih Habsyah. Siapa rasa salah pilih jawapan lain, okey? Habsyah pun boleh, Habsyah. Kami pun stok boleh je betulnya dalam Arabic. Okey, dalam kiraan 7 6 5 4 3 2 1. Soalan yang ketiga. Jom, soalan yang ketiga. Okey, memang betul jawapan Habsyah. Oh, ramai betul. Ada 3 orang pilih Madinah salah sebab Madinah tu lambat sikit. Tahun yang ke lambat sikit lah. Habsyah buat Madinah. Pada tahap pertama hijrah ke Habsyah, rombongan kaum muslimin hanya berjumlah berapa orang? Yang sikit tak? Siapa ingat? Yang ramai tadi 80 lebih, yang sikit tadi berapa orang? 14. Ada orang kata 14. Siapa rasa? 14 itu. Kami aku jawab. Sebab ikut orang. Okey. 10 lelaki 4 perempuan? Siapa rasa betul? Kita kesiru. 10 lelaki, 4 perempuan. Ada yang ingat tadi 4 lelaki. Sorry. 4 perempuan, 10 lelaki. Jadi 10 tambah 4 jadi 14. Okey. Ya, dah menang. 4 perempuan, 10 lelaki aku ingat. Okey, cuba jawab dalam kiraan 5 4 3 2 1. Jawab. Tekan jawapan anda semua. Astagfirullahaladzim. Jawab. Okey. Yes, betul lagi. 10 lelaki, 4 perempuan. Wow, ramai yang betul. Soalan seterusnya, soalan yang keempat. Okey, ada 10 lagi soalan. Kaum perempuan yang mengikuti hijrah tahap pertama iaitu berjumlah daripada 14 orang tadi, berapa orang lelaki, berapa kaum perempuan? Ada yang sebut 4. 4 perempuan. Siapa ingat mereka menggunakan kenderaan apa? Kenderaan apa untuk ke Habsyah? Naik helikopter kah? Naik kereta Ferrari ke? Naik bas? Kapal. Wow. Okey, kita tunggu. Nelah tahu kita orang tertipu. Okey, dalam kiraan 5 4 3 2 1. Soalan yang kelima. Wow. Wow, semua betul. Ada seorang sebut 6 tu. Salah 4 perempuan saja. Manakala yang selebihnya 10 lelaki. Rombongan pertama, rombongan kedua ramai. 80 lebih orang rombongan kedua ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi Muhammad join? Adakah Nabi Muhammad juga ada dalam golongan yang berhijrah ke Habsyah? Ada kasih?
Ada si Nabi Muhammad ikut. Siapa ingat siapa yang berdialog dengan Raja Najasyi tadi? Namanya Ja'far bin Abu Talib. Ja'far yang jadi ketua sidak. Jadi mun Ja'far ketua, mun lah ada Nabi dekat bersama sidak, mesti dah Nabi tolong jawab nak. Tapi bukan Nabi yang tolong jawab, Ja'far yang tolong jawab. Jadi rasanya Ja'far Abu Talib. Jadi rasanya dekat Habsyah ya. Join. Turut serta ya join hijrah kasih. Nya ikut kasih. Cemialah maksudnya. Hijrah apa je? Oh, kami apa lah cikgu? Hijrah ya maksudnya pergi ke Habsyah. Berhijrah. Okey. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soalan yang ke-6, jom kita pergi ke soalan ke-6. Apa jawapannya? Salah lah cikgu. Kami salah sikap cikgu. Saya ikut Nabi Muhammad saya ikut. Cikgu, mengat tapi itu salah sikap cikgu. Siapa? Yalah ya. Nya susah bila salah tekan siapa tukar balik. Aku menang. Habsyah merupakan negara agama tersebut juga dikenali sebagai namanya Kristian, tapi dalam bahasa Arab kita panggil pilih di antara 4 jawapan ni. Bukan Islam, sebab Islam masih belum sampai ke Habsyah. Ya. Rajanya menganut agama yang sama, rakyatnya juga menganut agama yang sama. Agama yang mempercayai bahawa Maryam, Isa itu anak kepada Maryam. Yahudi itu maksudnya apa? Yahudi itu adalah satu kaum. Suatu kaum lah. Contoh macam Nabi Muhammad kaum Quraisy. Dalam masa yang sama Yahudi tu juga agama. Kaum Yahudi dan juga agama. Majusi ni apa cikgu? Majusi Okey. Majusi merupakan agama yang sembah api. Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Pilih jawapan anda. Salah. Tadi Nasrani Oh, ramai salah. Orang yang duduk Habsyah menganut agama Nasrani, okey? Juga dikenali sebagai bukan. Yahudi ramai di Madinah. Okey, Raja Habsyah disebut dengan tu je. Ayat 14. Apa nama Raja Habsyah? Namanya. Nama Raja Habsyah ya. Dia bermula daripada huruf N. Sama ada Namrud ataupun Najasyi. Mana satu ni nama Raja Habsyah ni? Bingung tu otak aku ngelik. Dalam kiraan 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Betul ke salah? Betul. Najasyi. Bukan Namrud. Raja Namrud ni lain Najasyi. Macam mana boleh lupa kamu ni? Okey, soalan yang ke-8. Kaum muslimin pergi ke Habsyah
Secara senyap-senyap ke, secara diam-diam ke, secara riang gembira. Oh, seronoknya pergi Habsyah. Pilih jawapan. Boleh. Ambil air. Air penting kalau badan kamu kekurangan air, otak kamu Ramai-ramai. kurang berfungsi lah. Kurang berfungsi otak. Apa jadi ujung? Okey. Nombor 8. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Jawapan. Ya, saya. Cikgu, terkeluar lagi, cikgu. Oh, kita terkeluar. Siapa terkeluar boleh masuk balik link dalam Google Meet ataupun cuba refresh balik. Ada cikgu beri link yang dekat Google Meet, okey? Kita kena habiskan video tu tadi 14 dah. Oh, bateri tak ada nak habis. Okey, soalan yang seterusnya. Nombor 9. Setibanya kaum muslimin di Habsyah, pada tahap pertama, yang 14 orang tadilah 14 orang. Mereka tempat kosong oleh Raja Najasyi dan rakyatnya. Mereka diterima baik ataupun dibiarkan saja ataupun diusir ataupun diseksa dengan keji. Mana satu ni? Diseksa dengan keji. Bila cikgu, kata kita tengok pun cikgu. Hai, sebelum Sidak pergi nak akan Sidak Badah. Engkau pergilah ke Habsyah, di sana terdapat seorang pemerintah yang baik. Seorang pemerintah yang adil. Maksudnya, munya adil dan yang baik, sekalahnya seksa orang Islam yang datang ke Habsyah kan? Takkanlah dia usir. Usir tu maksudnya halau. Takkanlah dia nak biarkan sahaja dan sebagainya. Pilih jawapan. Dalam kiraan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow. Siapa pilih diseksa dengan keji ni? Salah Raja Najasyi dan juga rakyat Habsyah ni. Semuanya. Aduh, jangan pilih seksa. Yang seksanya orang Mekah. Pembesar-pembesar di Mekah yang seksa. Orang Habsyah baik Yalah, ya. Rajanya adil. Ya, masalahnya. Ya, bagusnya. Walaupun mereka berbeza agamanya, adil. Hijrah ke Habsyah. Yang pertama 14 orang, yang kedua 80 lebih. Okey, di sini ada 81, 82, 83. 83 jawapannya, minta maaf cikgu tak ajar lagi. Jawapannya 83, semua pilih 83. 83. Si masalahnya cikgu si ajar. Jadi cikgu si ajar, saya kanlah kamu nak jawab tanpa tahu apa-apa. Lagi-lagi tu tentang fakta penuh. Cikgu belum ajar je. Yalah, okey boleh. 10 tak udah aku cikgu. Tinggal ada 4 soalan lagi, Wai. Ya. Ada 4 ke? Sikit je. 4 soalan lagi. Wow, semua ada lagi orang salah. 83, minta maaf. Pada hijrah kedua Habsyah. Jaafar tu ketua Sidak, rombongan rombongannya. Dan Raja Najasyi. Adakah mereka menerima ataupun mereka menolak? Sama menerima lah kot. Tak sure lah yang kedua ni jadi macam mana. Okey lah. Apa jawapannya lupa? Apa jawapannya? Menerima. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya adalah itu dia. Menerima. Si tahu juga kita. Nombor 1 kami gila. Cikgu main nombor 2. Nombor 1 ada seorang je. Kisah nombor 1. Okey, soalan yang dua soalan yang terakhir. Setelah keadaan kaum muslimin di Habasyah, kaum kafir Quraisy mengutus
dan Abdul untuk memberikan kepada Raja Najawi dan para memberikan Sida beri apa tadi? Yang dalam kotak ya, ada warna emas-emas ya, ada apa dalam ya? Siapa ingat adegan yang okey, bagus. Apa jawapannya? Dalam kiraan 6 5 4 3 2 1. Hadiah jawapan dia. Iya, betul. Hadiahnya berbentuk emas, harta, berlian, permata, jewel. Habis tu cikgu. Ada dua lagi soalan. Sahabat yang menjadi juru bicara Bukan kakum kaum. Siapa nama? Zubair bin Awam, Ayah binti Muhammad, Jafar bin Abu Talib. Siapa jadi juru bicara? Siapa yang kelakar untuk mereka? Nakkannya pada Jafar bin Abu Talib pak cikgu. Kali dua. Tadi cikgu sebut nama siapa? Ada tak cikgu sebut nama Zubair? Tak ada kan? Ada tak cikgu sebut nama Osman? Rukayah pun rasanya cikgu tak tahulah. Okey, pilih jawapan anda dalam kiraan 10. Cikgu, kami kasih. Janganlah cikgu. Internet tak problem. Okey, lepasnya ada satu lagi soalan yang terakhir. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Siapa belum tekan? Tekan jawapan. Okey, soalan yang terakhir. Salah kami. Jawapannya adalah Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib Ja'far bin Abu Talib. Question cikgu. Cikgu belum end question lagi. Tu ada the last soalan terakhir. Cikgu belum. Memanglah belum. Cikgu end question cikgu. Hai, last tu. Betul. Surah yang dibacakan oleh adalah surah Yang dibacakan Abu Harif adalah surah surah tersebut berkenaan tentang Maryam. 14. Surah yang menceritakan tentang Maryam. Jadi kalau cerita tentang Maryam, surah apa? Surah An-Najmu ke? Ataupun surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Ataupun surah Az-Zumar? Boleh jawab dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jawapannya adalah surah Maryam. Nak ia dibaca oleh Ja'far. Bilanya pada sida orang tu menghina agama Nasrani. Bukan. Okey, habis. Banyak betul soalan kita hari ni 14. Nombor 1. Okay, jom kita baca sikit. Nombor 1 ada seorang, Awang Najmi Tahniah Awang, 78 markah. Nombor 1. Nombor 2 ada 3 orang, Kisha, Naufal dan juga Iris. Nombor 3 seorang saja, Aufa bin Sofia. Nombor 4 ada 3 orang, ada Uwais, Ryan dan juga Imagine Winning. Nombor 5 Maggie Kari. Nombor 6 Hai. Nombor 7 Tasha. Imagine Losing. Nombor 8 Rizkin. You're Gay. Apa benda nama ni? Astagfirullah. Akram. Nombor 9 Watermelon. Air Melo Syahrini. Mursyitah kosong sebabnya terkeluar kot. Okey, jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Mungkin sedikit susah sebab banyak gila soalan. Siapa?
Nanti cikgu buat soalan yang senang sikit minggu depan ataupun kurang sikit supaya kamu tak letih. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak pulang sekali lagi. Siapa? Siapa nak try sekali lagi? Cubalah. Untuk Naufal. Kami mau tahu pakai ya down. Naufal, nyata linknya Naufal. Mungkin kita nak jawab sekali lagi. Copy dah ataupun tekan. Ataupun lebih baik kalau siapa mau masuk. Soalan sama tapi jap. Keluar. Cikgu buat baru. Nyatanya saya dah cikgu pula baru. Kejap. Quizzes. Cikgu pola baru untuk siapa yang kami pola yang kira dimpun. 96360 bukan cikgu. Nya kira dimpun. Jadi mungkin kita jawab cepat, laju dah. Klasik. Okey, Klasik. Rasanya always suka klasik. Kelas dah habis okey. Siapa yang sekejap cikgu tulis merapu dulu. Okey. Ni link dia. Dah habis kelas. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.